Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Logaritma. Kita masuk ke bahagian 4.3 iaitu hukum logaritma. Hari ini Cikgu Mai akan bantu anda untuk menggunakan hukum logaritma dalam mencari nilai ungkapan melibatkan logaritma. Okey, kita lihat dulu apakah hukum-hukum logaritma. Jom. Okey, ini cikgu dapatkan dari buku teks ya, ada dalam buku teks. Ada 3 hukum dekat sini, hukum hasil darab, hukum hasil bahagi dan hukum kuasa. Kita kenal pasti satu persatu, kita berkenalan dengan setiap satunya. Okey, hukum hasil darab. Ya, dekat sini log asas A X darab Y. XY ini kita baca sebagai X darab Y. Okey, jadi operasi darab terlibat dekat sini. Ianya sama dengan, okey, kita pisahkan X dengan Y dengan operasi tambah. Log X asas A tambah log X. Log Y asas A. Asas masih sama. Ini asas A, yang ini asas A. Cuma darab dah jadi tambah. Dan untuk tambah, kita buat log tambah log. Jadi log dah tulis 2 kali. Okay, asas tidak berubah. Okay, seterusnya hukum hasil bahagi. Kita lihat hukum hasil bahagi. Log A X per Y. Kita tahu pecahan X per Y adalah operasi bahagi. Kita boleh baca juga sebagai log X bahagi Y asas A. Log asas A X bahagi Y. Okey, jadi X bahagi Y ni sekali lah. Kita boleh letak kurungan juga. Okey. Kita conteng pula. Okey, macam tu. Okey, jadi kalau bahagi, operasinya jadi tolak. Log tolak log. Log asas A X tolak log asas A Y. Jadi sama juga kalau dekat sebelah kiri ni log sekali je tulis. Bila kita tukar jadi tolak, dia akan jadi 2 kali. Log tolak log. Yang ni log sekali saja. Okay, itu hukum hasil bahagi. Hukum yang ketiga adalah hukum kuasa. Log X kuasa N asas A. X kuasa N. Jadi, nombor dekat sini dalam bentuk indeks. Okay, apa kita boleh buat dengan kuasa dia tu? Kuasanya kita boleh letak di depan ini. Tak perlu jadi X kuasa N lagi. Indeksnya kita boleh letak di depan. Dia jadi N darab log X asas A. Okay? Jadi, itu dia ketiga-tiga hukum. Hukum hasil darab, hukum hasil bahagi dan hukum kuasa. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan latih diri 4+1, cikgu nak kongsikan juga benda yang kita dah belajar sebelum ni yang kita mungkin akan gunakan nanti. Okay, kita dah belajar ya, cuma cikgu nak highlight lagi sekali. Adalah hukum yang lain juga iaitu log asas A dan asas sama dengan nombor A. Ini akan dapat 1. Okay. Jadi kalau kita ada log 9 asas 9, yang ini pun dapat 1. Okay. Jadi kalau kamu boleh tekan kalkulator log 10, kamu akan dapat 1. Sebab apa dapat 1? Sebab dalam kalkulator 570MS, okay, log ini tanpa menulis apa-apa asas kat sini, ini bererti asas 10. Okay, kita dapat 1. Okay, yang penting kita tahu asas sama dengan nombor, kita akan dapat 1. Okay. Dan satu lagi adalah log asas apa-apa pun, tak kisahlah 2 ke 3 ke 10 ke, nombornya 1, kita akan dapat 0. Log asas A1 sama dengan 0. Jadi kalau kita ada log asas 2, 1, ini pun dapat 0. Log asas 7, 1, ini pun dapat 0. Kalau kita nak letak huruf pun, log asas M, dekat sini 1, ini pun mesti dapat 0. Okay. Kalau tak percaya, kamu tekan kalkulator, log 1. Kamu mesti dapat 0. Sebab log ini dalam kalkulator bermaksud log asas 10. 1.
Jadi mesti akan dapat kosong. Okey, jadi um, kita mungkin akan gunakan yang dua ni juga nak. Okey, selain daripada yang ketiga-tiga ni, kasih darab, sebagi dan hukum kuasa. Okey, jom kita buat latih diri 4.10. Okey, mari kita baca soalan nombor 1. Diberi bahawa log asas 74 sama dengan 0.712 dan log asas 75 sama dengan 0.827. Untuk soalan sebegini, kita tidak dibenarkan menggunakan kalkulator. Kita mesti menggunakan apa yang diberi. Okey, jadi kita lihat soalan 1A. Okey. Dia bagi kita log asas 7 1/4. Okay. 1/4 adalah pecahan bercampur, nombor bercampur. Jadi kita kena tukar dia jadi pecahan tunggal. Log asas 7, 4 darab 1 tambah 1 jadi 5/4. Okey. Okey, 5 ada dekat sini. 4 ada dekat sini. Dan asas 7. Jadi kita menggunakan hukum log yang kedua ini, iaitu hukum hasil bahagi. Kita tahu kita boleh pisahkan log asas 75. Okay, bahagi jadi kita tolak. Log asas 74. Dan kita tahu tadi log asas 75 diberi dekat sini. Okey, 0 point atas ni. 0.827 tolak dengan log asas 74 0.712. Kita tekan kalkulator. 0.115. Okey, selesai soalan A. Kita pergi soalan B. Log asas 7, 28. Okey, 28 ni kita mesti ubah bentuknya menjadi nombor yang menggunakan hasil darab daripada nombor 4, 5 ataupun 7. Okey, sebab kita nampak dekat sini nombor-nombor yang terlibat adalah 7, 4 dan 5 sahaja. Okey, salah satulah ataupun ketiga-tiganya ataupun dua daripada nombor itu. Okey. Kita gunakannya supaya kita boleh gunakan apa yang dia bagi. Okey, 28. Okey. Jadi kita nampak 28 adalah kita boleh buat hasil darab 7 darab 4. Okey. Jadi kita pun tukar 28 jadi log asas 7. 28 adalah 7 darab 4. Sebab itu kita boleh guna 7 sebab 7 kita tahu kita dapat gunakan hukum ini. Log asas AA sama dengan 1. Okay, jadi kita nampak hukum hasil darab. Sebab ni darab. Log asas 7, 7 darab. Jadi tambah log asas 7, 4. Jadi log asas 77, nombor sama dengan asas, kita tahu dapat 1. 1 tambah dan log asas 74 ada diberi ni 0.712. Jadi kita tambahkan, kita dapat 1.712. Okey, selesai soalan B. Kita teruskan ke soalan C. Cuba tulis kat sini nak. Soalan C. Log asas 7, 100. Kita tahu tadi cikgu beritahu tipsnya adalah kita mesti gunakan 7, 4 atau 5 sahaja. Kita tak boleh lebih, tak boleh selain daripada tu.
Okey, kita kena ubah 100 ni menggunakan uh, ubah 100. Kita tahu 100 adalah 25 darab 4 dan 25 adalah 5 kuasa 2 atau 5 darab 5. Jadi sekarang kita gunakan hanyalah nombor 5 dan 4. 7 tak terlibat dekat sini. Jadi kita tahu 25 darab 4, 25 adalah 5 kuasa 2 darab 4. Jadi kita ada menggunakan hukum hasil darab dekat sini. Jadi kita kuasa 2 darab jadi tambah dan tulis log lagi sekali. Asas 74. Okey, nampaknya ada hukum kuasa. Hukum kuasa. Kita tahu kuasa, kita boleh bawa ke depan ni. Ini kuasa boleh bawa ke sini. Jadi 2 ni letak di depan. 2 log asas 75 tambah log asas 74. Jadi sekarang kita boleh gantikan dengan apa yang dia bagi. Log asas 75 adalah 0.827. Dan tambah dengan log asas 74, 0.712. Okey. Kita tekan kalkulator. Kita dapat 2 darab 0.827 tambah 0.712. 2.366. Okey, selesai soalan C. Seterusnya soalan D. Soalan D melibatkan nombor perpuluhan ni. D log asas 7 0.25. Okey, apabila melibatkan nombor perpuluhan, kita tukar dia jadi pecahan. 0.25 adalah 25/100. Okey, masih tak perhati lagi 25/100 adalah 25/100 adalah 1/4. Boleh mudahkan, kecilkan, paling ringkas. Okey, jadi sekarang kita dah nampak, oh, ini melibatkan hukum hasil bahagi. Okey, jadi kita gunakan hukum hasil bahagi. Bahagi jadi tolak. Dan lihat log asas 71. Okey, tadi cikgu dah bagi dekat sini. Asas apa pun kalau nombornya 1 dia akan dapat kosong. Jadi kita tahu yang ni kita dapat kosong. Tolak dengan log asas 74 diberi tadi 0.712. Jadi kita dapat jawapannya negatif 0.712. Okey, selesai nombor 1 A, B, C dan D. Seterusnya nombor 2, nilaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa gunakan kalkulator. Okey, sebenarnya kita boleh guna kalkulator kan sebelum cikgu dah ajar. Tapi dia dah kata tanpa guna kalkulator. Okey, mari kita buat soalan 2A. Ungkapan yang diberi dalam bentuk log. Log asas 3, 21. Tambah log asas 3, 18. Tolak log asas 3, 14. Okey, apa yang perlu kita pastikan dekat sini adalah kita lihat asasnya. Asasnya mesti sama dahulu. Kalau asasnya berbeza, yang tu kita tak boleh buat sekarang. Sebab apa?
kita belum belajar lagi. Nanti kita akan belajar dan satu bahagian iaitu penukaran asas. Tapi dalam kes ini, okey, asasnya semua sama. Jadi bila asasnya semua sama, ada tambah, ada tolak, maka kita boleh gunakan hukum. Tambah ini kita boleh gunakan hukum hasil darab dan tolak adalah hukum hasil bahagi. Jadi bagaimana nak menulisnya? Sama dengan kita tahu log tambah log tolak log. Jadi kita nak gunakan hukum, kita boleh tulis log sekali sahaja. Asas sama, asas 3. Okey. Jadi nombor yang pertama tu 21 tambah jadi darab dengan 18. Nak tulis darab boleh, nak tulis kurungan pun tak apa. Darab 18 dan tolak. Okey, ni 14 jadi kena bahagi 14. Untuk bagi jelas kita kurungkan sedikit macam ni. Okey, dan kita dapat tekan kalkulator untuk 21 darab 18 tu. 21 darab 18 bahagi 14. Kita dapat 27. Log asas 3, 27. Oh, dan kita nampak 27 adalah nombor kuasa 3 sempurna. Sebab 3 darab 3 darab 3 adalah 27. Jadi kita tukar 27 menjadi bentuk indeks dengan asas 3, iaitu 3 kuasa 3. Dan sekarang, kita boleh gunakan hukum kuasa. Jadi kita letakkan kuasa tu, indeks tu di depan. Log 3 asas 3, kita tahu sama dengan 1. Gunakan hukum ini. Kita dapat 1. Jadi 3 darab dengan 1. Tak payah tulis pun tak apalah kan. Kita tahu sama dengan 3. Okey. Selesai soalan A. Soalan B. Tulis kat sini lah. B. Okey. Ada 2 log asas 4. 2 tolak setengah log asas 4 9 tambah log asas 4 12. Mari kita tengok sikit ungkapan yang diberi ini. Kita buat kajian sikit. Dekat sini ada 2 log. Tolak dan tambah. Okey, untuk menggunakan hukum hasil darab dengan hasil bahagi, log ini, log tambah log. Dia tak ada nombor kat depan ni. Kalau ada nombor dekat depan ni, kita mesti jadikan dia kuasa dulu. Letak dia jadi indeks dulu. Okey, dia tak boleh duduk sini. Okey, jadi 2 ini, kita jadikan indeks dulu. Okey, sebelum menggunakan hukum hasil tambah dengan hukum hasil darab dan hukum hasil bahagi. Kita perlu pastikan hukum kuasa tu dulu. Okey, jadi kuasa ni kita kena tulis kat sini. Ni pun sama. Dan yang ini tak ada apa. Tulis je balik. Okey. Okey, kita nampak jadi kita boleh gunakan hukum hasil bahagi, hukum hasil darab. Okey, tulis log sekali sahaja. Log asasnya masih asas 4 sebab semua sama ni. Asas mesti sama boleh buat macam ni. Kalau tak sama kena bagi sama dulu. Okey, 2 kuasa 2 duduk ke atas. Tolak maksudnya dia kena duduk di bawah. 9 kuasa setengah. Okey. Dan tambah. Jadi dia kena duduk dekat atas. Jadi darab 12. Okey, sama dengan log asas 4. Okey, nombor tu kita dapat berapa? 2 kuasa 2, 4. Darab dengan 12. Bahagi dengan 9 kuasa setengah tu adalah 3. Kalau tak tahu tak apa. Tekan 9 kuasa setengah. Okey? Atau 9 kuasa 0.5. Kita dapat 16. Kita tekan kalkulator untuk nilai ni je ya. Dapat 16 ni. Okey, dan kita nampak, 16 adalah nombor
kuasa 2 sempurna. Berapa? 4 darab 4. Jadi kita tahu kita boleh tukar 16 jadi 4 kuasa 2. Jadi nombor kuasa 2 sempurna tu. Okey, jadi dapat 4, 4 boleh gunakan hukum ini. Asas sama dengan nombor, dia dapat 1. Dan indeks kita boleh gunakan hukum kuasa. Kuasa ni kita bawa ke depan. Jadi 2 darab 1 dapat 2. Tak payahlah nak tulis 2 darab 1 dah kan. Tulis 2 sahaja. Okey, selesai soalan 2B. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan 2C. Cuba panjang sikit ke atas ni. 2C. Okey. Log asas 27 tambah log asas 2 12 tolak log asas 2 21. Jadi asasnya semua sama. Jadi kita tak ada pun nombor kuasa kat depan ni. Indeks nak bawa naik tak ada. Jadi kita terus boleh tulis log sekali sahaja. Asas 2 dan tulis 7. Tambah maka jadi darab 12. Tolak maka jadi bahagi 21. Untuk supaya nampak jelas, kita kurungkan ini. Okey, log asas 2. Nombor ini, kita guna kalkulator lah. 7 darab 12 bagi 21. Kita dapat 4. Dan kita nampak 4 adalah nombor kuasa 2 sempurna, iaitu hasil darab 2. 2 kali 2 darab 2 atau 2 kuasa 2. Jadi kita boleh tukar dia jadi bentuk indeks menggunakan 2 sebagai asas, iaitu 2 kuasa 2. Dan kita nampak, oh boleh guna hukum kuasa. 2 letak dekat depan ni. 2. Dan log 2 asas 2, log 2 asas 2 adalah 1. Gunakan hukum ini. Jadi 2 darab 1 dapat 2. Jadi kita selesai dapat 2 macam tu je. Okey, selesai latih diri 4.10. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Jadi cikgu harap kamu boleh berlatih soalan dalam buku modul kamu. Okey, itu saja untuk siri kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.